Ah. So ada sahabat lain yang nak tu tolong approve kan, Prof? Okey, ada. Admin. Ada. Admit on lah. Saya punya screen nampak ke skrin saya? Nampak. Nampak Okey. So ingat kita start dulu kan, boleh kan? Nanti tunggu kawan lain. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih ucapkan kepada sahabat-sahabat kerana join Zoom meeting ni. So alhamdulillah kita memang buat Zoom meeting ni tiap-tiap minggu lah, setiap Sabtu, sama ada platform Zoom ataupun platform Telegram, supaya orang kata berkongsi maklumat lah berkenaan dengan liver flush dan apa-apa maklumat penting mengenai kesihatan. So saya pun akan cuba memperbagaikan speaker lah. Saya nak tengok saya cakap boring juga. macam apa, minggu lepas kita ada Tuan Johan. Alhamdulillah dia berkongsi. So hari ini kita bertuah kerana dapat menjemput Prof. Dr. Tun Zainal berkongsi berkenaan dengan tajuk punca diabetes yang tidak diberitahu dan bagaimana nak reverse. Saya rasa tajuk ni penting untuk kita faham sebab rata-rata kita ni sebenarnya terlampau percaya pada modern medicine. Bukan saya against tak. Tapi kalau kita faham betul-betul, so modern medicine ni hanya untuk nak bagi ubat je. So memang orang kata bukan solution yang sebenar-benarnya. Sebab ultimate kita sekarang ni adalah untuk nak free drug. Itu yang penting. Jadi kita kena set mind kita supaya tidak ada orang kata tidak akan orang kata makan ubat ni sampai penghujung umur kita. Faham tak? So itu yang kita kena set betul-betul mind kita. Barulah kita betul-betul orang kata kembali dengan keadaan yang sihat lah. Okay. So saya ingat tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Profesor Dr. Tun Zainal Azni untuk nak orang kata ni sembang santai. So berkenaan dengan punca diabetes yang tidak diberitahu dan bagaimana nak reverse. So Prof, kalau katakan ada orang nak tanya, boleh terus tanya je kan? Boleh. Okay, so kita santai. So apa-apa yang tanya boleh tanya. So saya mohon kepada sahabat tolong mute boleh? Mute dulu supaya tak ada mengganggu kita punya perbualan. Bekak badan lepas Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Nama saya Tun Zainal Azni bin saya sebenarnya adalah rakan sekelas Dr. Tarmizi sendiri. So, kami sama-sama di sekolah menengah dulu, satu kelas. Dia budak pandai, saya kurang pandai sikit lah. Jadi pula. Jadi sebenarnya ini adalah kali pertama saya menyertai sahabat-sahabat. Sebelum ni saya telah diperkenalkan kepada aktiviti aktif otak oleh saudara Tarmizi pada awal tahun 2020. Masa itu saya menghadapi situasi diabetes yang agak teruk lah, di mana bacaan saya adalah hampir 20 milimol per liter lah. Kawan-kawan semua dah suruh saya masuk hospital, tapi saudara Tarmizi telah memperkenalkan saya kepada kaedah alami. Jadi pada hari ini apa yang saya sebenarnya ini saya bukan expert, cuma saya banyak membaca dan saya banyak berdiskus dengan kawan-kawan. Jadi ini pun ada kena dengan diri saya sendiri. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang punca diabetes yang tidak diberitahu dan bagaimana nak reverse. Jadi kalau kita tengok kandungan pembentangan saya adalah seperti berikut. Saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah kesihatan saya.
supaya kita boleh sama-sama muhasabah, termasuk diri saya sendiri, sebab ini memang satu situasi kesihatan kita ni memang ever evolving, jadi kita kena sentiasa pantau. Dan di sini saya akan memberikan sedikit perkongsian tentang sejarah kesihatan saya sejak tahun 2008 sehingga kini. Dan kemudian saya akan memperkenalkan apa itu diabetes type 2. Sebenarnya saya pun baru melakukan banyak pembacaan tentang type 2 diabetes, dan saya dapati bahawa type 2 diabetes ni adalah satu benda yang kita boleh reverse, kita boleh pulihkan kesihatan kita, sebab badan kita, insulin dalam badan kita itu boleh diperbaiki. Dan hari sekali saya akan kongsi kaedah reverse daripada banyak kaedah sebenarnya, tetapi saya memilih kaedah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang akan saya terangkan. Mungkin kawan-kawan sekalian ada banyak lagi kaedah-kaedah yang berbeza, tapi ini adalah sekadar perkongsian daripada saya tentang apakah jalan terbaik untuk sekurang-kurangnya untuk diri saya yang boleh saya kongsi dengan kawan-kawan. Sebenarnya seawal tahun 2008, pada ketika itu saya berumur 36 tahun, dan saya sejarahnya arwah ayah saya meninggal kidney failure. Dia mengidap kencing manis dan kerosakan buah pinggang. Dia menghidap kencing manis seawal umur beliau 17 tahun, tetapi beliau meninggal pada umur beliau 9 di hospital HUKM pada tahun 2004. Masa itu umur beliau adalah 59 tahun. So kalau kita tengok umur arwah ayah saya sekarang berumur hampir 49 tahun. So saya cuma ada lebih kurang 10 tahun lah kalau ikut sejarah keluarga saya. Abang saya yang tua, yang sulung, baru saja meninggal bulan lepas, bulan September, 6 September. Beliau juga menghidap kencing manis. Adik saya perempuan ambil insulin, dan juga adik saya ada dua adik perempuan pun, kedua-duanya pun memang menghidap kencing manis. Jadi pada tahun 2008 sebenarnya saya mula merasai bahawa badan saya dah semakin tidak baik. So saya mula mendapat gout pada 2008 Januari. Masa tu saya ingat lagi saya tengah main bola. Tiba kaki saya macam tak boleh bergerak. So saya pun pergi ke klinik, dan doktor kata ni bukan tulang, so you check darah you. Lepas tu saya pergi ke hospital, dan saya didapati menghadapi gout, dan of course bacaan kolesterol tinggi, liver saya pun bacaan dia agak tinggi. So apabila saya mula mendapat gout, okey, kalau kita tengok ini adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kolesterol saya memang tinggi. Total kolesterol ke HDL about 5. Kita perlukan kurang daripada 4.5. So berdasarkan 6.5, saya adalah berada di kategori high risk. High risk means lebih daripada 6.3. Dan pada masa yang sama, saya memang mendapat uric acid yang sangat tinggi, 604. Limit dia adalah 430. Saya kerap, sejak saya dapat gout ni, saya kerap kena gout. Kadang-kadang tu saya kena sampai 1 bulan tak boleh berjalan, dan kaki saya sampai ada gangrene. So memang kita cakap pasal diabetes, tapi saya nak berkongsi sedikit tentang bagaimana saya menghadapi situasi kesihatan sehingga saya mendapat diabetes. Dan pada masa ini memang kalau kita tengok minta mohon Tuan Khairil tolong mute boleh? Tuan Khairil, Prof tolong mute-kan Encik Khairil sebab ada bunyi terganggu. Boleh mute-kan dia tak? Okey, dah. Dah mute-kan.
Okey, jadi liver function test saya pun memang agak tinggi. Kalau kita tengok memang saya ada masalah hati. Dan itulah tiga perkara yang saya dapat pada seawal tahun 2008. Dan okay. Sorry. Share. Skrin saya nampak ke, Mizi? Mizi, saya terpadam pula skrin saya tadi. Tak nampak Pak. Nampak? Tak. Boleh tolong hostkan kepada saya semula tak? Sebab saya memang tak maaf ya. Okey, jadi pada tahun 2008 apa yang berlaku ialah saya kali pertama saya menghadapi masalah kesihatan yang agak teruk. Tetapi selepas itu saya telah diperkenalkan kepada tak ada. Okey. Prof, saya dah bagi dah tadi. Okey. So pada awal Januari itu saya telah diperkenalkan kepada Elken di mana saya telah memakan spirulina, IRO dan menggunakan molecular reform therapy, tetapi saya tidak menjalankan senaman, tiada senaman yang konsisten. Saya suka main bowling, tapi bagi saya bowling bukan satu sukan yang mengeluarkan peluk. Kita duduk dalam aircon. Tapi saya memang hantu bowling masa tu. So pada tahun 2008, kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya saya ada selepas hampir 8 bulan saya mengamalkan spirulina dan IRO, maka bacaan uric acid saya telah turun, tetapi masih lagi di tahap yang tinggi, 521 berbanding dengan 592 atau 604 tadi yang saya tunjuk. Bacaan kolesterol masih juga tinggi walaupun ada improvement, dan bacaan liver saya juga masih lagi di tahap yang tinggi. Jadi selama 8 bulan saya cuba eksperimen dengan di badan saya tapi masih lagi tidak berjaya. Salah satu faktornya sebab saya tidak melakukan senaman yang konsisten. Kemudian tahun 2014 saya masa tu saya bertugas di USM selama hampir 12 tahun sejak 2002. Kemudian saya join Universiti Teknologi Petronas sebagai pensyarah, dan bekerja di universiti memang very stressful. So jadi memang memang kesihatan saya semakin teruk, dan pada 2016 saya juga menghadapi gout yang agak teruk, tapi masa tu tidak ada diabetes. Dan bulan Julai saya kesihatan saya makin tidak berapa baik, jadi saya telah berjumpa dengan pergi ke klinik, dan juga doktor di situ telah melakukan ujian darah dan telah diagnose saya menghadapi diabetes mellitus type 2. So jadi pada 2017 saya masih lagi gout dan sebagainya, tapi saya masih lagi mengidap diabetes mellitus. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya bila saya baca balik saya punya blood test, baru saya sedar sebenarnya saya menghadapi diabetes mellitus type 2 seawal Julai 2016. Tapi dalam perbincangan dalam grup LGS, saya kata saya baru diagnose about sebulan. Sebenarnya bila saya tengok rekod, memang saya menghadapi, cuma saya tak sedarilah. So jadi bila saya tengok balik blood test saya, memang ia adalah amat menakutkan. So pada tahun 2018, ini pada kali pertama saya telah dimasukkan ke dalam hospital kerana saya mengalami demam yang agak teruk. Hampir seminggu saya demam, saya tak kebah. Dan saya sekali lagi doktor telah menasihat saya telah menghadapi diabetes mellitus 2, masih gout dan kolesterol tinggi. Jadi kalau kita tengok, ini adalah result saya masa ni saya berumur 45 tahun. So kalau kita tengok balik 36 tahun ke 45 tahun, pada masa ini memang confirm saya memang doktor. Kalau kita tengok saya punya bacaan HB A1C adalah 8.7%. Jadi memang semestinya saya adalah
diabetes type 2, diabetes mellitus type 2. Memang confirm masa ni memang saya confident yang saya memang kena diabetes, walaupun saya beranggapan saya kena pre-diabetes lah. Tapi kalau tengok pada data ni 8.7 memang saya adalah diabetes mellitus type 2. Jadi apa yang saya lakukan selepas itu ialah pada awal 2017, akhir tahun 2017 saya mula beriadah, saya suka main golf. Jadi sekarang saya ada aktiviti sukan ataupun senaman yang baik. Jadi saya memang selalu berjalan kaki dan melakukan riadah ini. Tetapi pada semasa kita menghadapi PKP yang teruk, iaitu pada awal tahun 2020, saya menghadapi situasi di mana diabetes mellitus type 2 saya telah naik begitu tinggi kepada 20.6 milimol per liter. So kalau kawan-kawan dalam grup sekolah saya semua telah menasihati saya untuk pergi ke hospital dan mulakan medication, tetapi Saudara Tamizi alhamdulillah telah menggunakan saya kepada LGBF, okay, livers and gallbladders, gallstone flushing. So saya selepas itu saya telah dengan agresif saya telah menjalankan 8 kali LGBF. Dan memang sebenarnya saya nak buat blood test saya seawal first LGBF. Saya keep on delaying it. Saya postpone, saya tangguh sehingga kali ke-8 baru saya buat. Itu pun pada awal tahun ini, iaitu bulan 3. Kalau tuan-tuan tengok saya lakukan di klinik, masa ini saya sudah tak bekerja. Hampir 9 bulan saya tak bekerja. Dan saya nak apply kerja semula, dan pada masa ini saya telah membuat medical check-up. Dan kalau tuan-tuan tengok, saya punya blood glucose memang tinggi, 6.5, masih lagi tinggi. Tetapi saya lihat saya punya kolesterol telah improve tremendously, especially total to HDL ratio adalah dalam keadaan normal. Jadi kalau kita tengok doktor punya nota kaki ni, dia kata kolesterol jahat, LDL adalah kolesterol jahat, saya masih tinggi lah. Tapi saya merasakan bahawa dari segi kolesterol saya tidak begitu ni. Tapi buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya jarang diet. Saya memang susah nak diet sebab saya kuat makan. So jadi saya memang tidak begitu fokus kepada diet. Sejak saya diperkenal kepada LGBF, saya kurang berdiet. Memang kawan-kawan menasihati saya untuk buat kaedah seperti plant based dan sebagainya. Nanti kita akan discuss apakah kaedah-kaedah yang terbaik yang kita boleh buat. Tapi memang saya tidak diet. Sebab itu saya rasa satu-satunya masalah saya selepas saya buat LGBF dengan LGBF adalah saya masih lagi mempunyai kadar gula yang tinggi. Saya memang kuat makan nasi. Itu adalah saya punya kelemahan. Tapi kalau kita tengok di sini, memang alhamdulillah uric acid saya memang clear. Uric acid, uric acid saya 0.44 atau 10, iaitu di dalam limit. Alhamdulillah dengan melakukan LGBF, saya berjaya 99% yang saya discuss sebelum ini, 99% saya telah membantu di dalam saya sekarang tidak lagi sensitif kepada uric acid. Gout saya boleh saya katakan 99% pulih. So kolesterol saya rasa dengan diet, dengan kaedah yang kita akan buat kali ini, insya-Allah sebulan lagi kita akan report apakah perkembangan yang kita boleh dapat daripada hasil kaedah yang akan saya discuss, yang akan saya bincangkan sekejap lagi. Okey, ada soalan tentang
tentang sejarah sebelum kita pergi kepada pengenalan kepada diabetes type 2. So jadi sekali lagi pada Ogos 2021 saya telah buat ujian darah dan selepas itu baru saya buat CC. Dalam 2 minggu lepas saya telah buat CC, colon cleansing. Alhamdulillah saya nampak kesihatan saya semakin baik. Saya akan sebulan lagi saya akan berjumpa dengan doktor dan saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat tentang apakah antara benda-benda yang akan berubah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak tentang sejarah. Sekarang saya nak memperkenalkan kepada diabetes. Apa itu diabetes? Ada 3 sumber yang sebenarnya saya ikut, iaitu pertama ialah Dr. Eric Berg, nombor 2 adalah Dr. Sarah Halberg, dan yang ketiga adalah Dr. Fong, Jason Fong. So kalau kita tengok apa yang mereka tegaskan kepada kita ialah, kalau kita tengok type 2 diabetes adalah berpunca daripada pemakanan, mostly daripada karbohidrat. Ia adalah bukan genetik. Dia adalah bukan genetik dan dia adalah berbeza dengan type 1. Type 1, type 1, kita tahu bahawa ia adalah kita ada mempunyai masalah dengan kita punya pankreas. Sebab pankreas kita, majority of the cases, dia tidak boleh menghasilkan insulin yang jadi type 1 dan type 2 adalah berbeza. So kita fokus dekat type 2 sebab type 2 adalah antara diabetes yang majority, kebanyakan orang akan mengidap type 2 diabetes, dan apabila menghadapi kerosakan buah pinggang, menghadapi kerosakan pankreas, maka itu akan kemungkinan kita akan didiagnose dengan type 1. Juga faktor utama adalah insulin resistance sebab makanan diambil, di mana kalau kita tengok Dr. Berg kata kalau kita makan, maka pankreas kita akan menghasilkan insulin untuk nak regulate ataupun nak kontrol kita punya glukos di dalam darah kita. Tetapi apabila kita tidak makan ataupun apabila kita berpuasa, maka hati kita berfungsi untuk melaraskan, mengeluarkan hormon dipanggil IGF, insulin like growth factor, IGF, di mana hati kita akan berfungsi merembeskan hormon ini untuk menaikkan glukos di dalam darah kita. Jadi menurut Dr. Berg, ratio hormon ni sebenarnya adalah 100:1. Ratio IGF kepada ratio insulin adalah 100:1. Jadi kalau kita fokus, sebenarnya menurut beliau, kalau kita fokus Zara, ibu mana? Makan ke? Kepada kalau kita fokus kepada hati sahaja, insya-Allah kita punya kadar paras gula akan slowly menjadi lebih baik. Beransur-ansur menjadi lebih baik. Ini adalah saya memang bila saya mendapat maklumat ini, saya memang rasa macam ini adalah satu kaedah ataupun satu penerangan yang jauh berbeza dengan apa yang kita dapat daripada ADA sendiri, the Association of Diabetic Association, di mana kita tahu paras insulin kita, paras gula dalam darah kita tinggi. Dengan memasukkan insulin dalam badan kita, sebenarnya kita lebih memudahkan, menurut Dr. Berg, Dr. Fong, Dr. Sarah, di mana dengan adanya insulin dalam badan kita, apabila insulin itu tidak diproses, apabila kita makan makanan dan sebagainya, maka lemak akan dikumpul ataupun akan dihasilkan dalam badan kita. Sebab itu kalau kita tengok orang yang ambil insulin, dia akan jadi lebih gemuk. Ini adalah menurut pendapat Dr. Berg, Dr. Fong dan juga
Dr. Sarah Halbert. So jadi ini adalah apa yang Prof, boleh nampak tak saya punya foto ni? Prof, tolong mute kan sahabat-sahabat yang apa? Mute bising. Okay, Mute kan. Kak El, Yang abang cakap apa tu? Puan Rosita tolong mute. Okey. Boleh nampak tak saya punya screen PNG ni? Nampak. Nampak Okey, kalau kita tengok liver kita ada dekat belah kanan, di sebelah kanan kita, dan apabila kita tidak makan, maka ia akan menghasilkan IGF. Maka IGF ni akan digunakan untuk menaikkan paras gula dalam darah kita. Darah kita paras gula yang optimum adalah lebih kurang 5.6 milimol per liter. Tapi apabila kita makan, maka pankreas akan menghasilkan insulin, maka insulin akan bertindak di dalam darah kita untuk mengeluarkan gula daripada ataupun neutralize gula supaya paras gula menjadi lebih rendah. So jadi ini adalah fenomena yang pertama, dan situasi makan dengan tidak makan ni, kalau kita tengok sebenarnya apabila kita menghidap diabetes type 2, maka kita menghadapi insulin resistif. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, insulin resistif ni adalah apa yang berlaku kepada kita punya hati. So hati kita ni menurut Dr. Berg dia mempunyai 200,000 receptors. Dan dia untuk makanan ni disimpan sebagai tenaga, dia memerlukan potasium. Jadi bila ada potasium dan dia ada maka makanan itu akan disimpan dalam muscle kita, ataupun kalau tidak boleh disimpan maka dia akan ditukar menjadi lemak dan akan disimpan di dalam liver kita. So jadi kalau makanan yang berlebihan tu, kalau kita overeat, maka dia akan disimpan di dalam liver kita dan di sekeliling organ-organ kita lah, contohnya bawah peha dan sebagainya lah, perut. Okay, so jadi ini adalah situasi di mana sebenarnya hati kita ni yang sebenarnya menurut Dr. Berg adalah yang paling penting berbanding dengan pankreas. Sebab kalau kita tengok ratio antara hati dan pankreas, saya dah tertutup balik Tak apa, Prof. So jadi hati kita ni sebenarnya adalah ratio antara insulin dengan IGF adalah 100:1. Jadi kita perlu fokus kepada hati. Ini adalah satu fenomena yang sebenarnya kita kena perhalusi. Dan kalau kita yakin bahawa fenomena ini adalah fenomena yang betul, maka kita akan bertindak dengan melakukan contohnya LGBF, di samping kita melakukan colon cleansing. Baik, ini dua benda yang basic yang bagi saya yang kita perlu buat lah. Lepas tu kita tahu, saya dah share ke ni sih. Share screen. Okey. Kita tahu ini adalah salah satu, nampak tak graf ni? Izi? Nampak tak graf glukos insulin ni? Tak nampak. Oh, tak nampak ya? Okey. Saya nak share. Ini yang bagi saya, stop share. Allahu Akbar. Screen share. Okey, boleh. Ini adalah ni nampak Nampak. Okey, kita akan nampak bahawa ini adalah apa yang Dr. Sarah Halbert share di dalam YouTube presentation. Dia kata kita ada micronutrients yang diperlukan oleh badan kita. Kalau kita tengok reaksi badan kita kepada glukos ataupun insulin adalah amat berbeza di antara karbohidrat, protein dan fat.
So karbohidrat akan menghasilkan satu tindak balas yang begitu mendadak, di mana dia akan meningkatkan kadar glukos dan insulin kita dengan begitu cepat. So jadi sebab itu kaedah-kaedah yang diperkenalkan seperti keto yang lebih fokus kepada fat. So tapi kita perlu berhati-hati juga sebab keto pun keto, tapi kita kena faham bahawa fat juga akan mendatangkan kesan kepada badan kita. Jadi justru itu, ini adalah benda yang paling penting untuk kita eliminate ataupun elakkan. So salah satu dia adalah sorry Mizi. Saya ini kali pertama saya present dengan Zoom. Biasanya saya pakai Google Meet ya dekat company, tapi jarang saya guna Zoom. Saya minta maaf. Jadi memang kalau kita tengok pada situasi tadi, memang kita akan nampak bahawa tindak balas insulin kepada karbohidrat adalah sangat cepat. Jadi sebab itu kita perlu faham terdapat jenis-jenis karbohidrat yang kita perlu perhalusi. Menurut Dr. Fung ada 4 karbohidrat. Yang pertama ialah refined karbohidrat. Tepung, benda-benda yang processed food adalah karbohidrat yang perlu kita elak. Bagi dia, kita put a stop light. Okay? Kita ada merah, kita ada kuning dan kita ada hijau. Maka kita perlu letak merah, tanda merah. Saya pun minta maaf, saya pun tak boleh ikut sepenuhnya. Tapi kita cuba untuk mengurangkan refined karbohidrat. Yang kedua ni adalah unrefined karbohidrat. Contohnya barley, contoh nasi. Itu adalah makanan-makanan yang dipanggil unrefined karbohidrat. Yang ketiga adalah karbohidrat yang contohnya ubi, keledek, di mana zat-zat ni sebenarnya adalah disimpan di dalam di dalam tanah, dan ni adalah kategori karbohidrat. Yang ketiga, yang keempat adalah fruits ya. So fruits ni mungkin dia ada banyak mineral, fiber dan sebagainya, tapi mereka juga mempunyai karbohidrat. Bagi Dr. Fong, dia kata we have to put a stop. Kita kena tutup opportunity untuk ambil refined karbohidrat. Kita kena put a yellow light kepada unrefined dan juga makanan-makanan yang ubi, kentang dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali dia kata green light for fruits. Bagi dia kita tak ada masalah vegetable dengan fruits, kita memang tidak ada masalah. Sebab itu banyak kaedah-kaedah yang diperkenalkan di mana banyak yang plant based method. Okey. Jadi apakah kaedah reverse untuk diabetes type 2 yang saya nak kongsi adalah seperti berikut. Saya terbalik ya, sebenarnya saya dah buat LGBF 9 kali. Lepas tu baru saya buat colon cleansing. Sepatutnya kalau kita tengok colon cleansing sepatutnya kita buat dahulu, tetapi kalau kita punya usus bersih, jadi kita tak perlu, mungkin kita boleh KIV colon cleansing. Tetapi bagi saya colon cleansing sebenarnya adalah apa yang kita perlu buat, dan saya dan isteri saya dah buat 5 sesi. So kalau nak tahu lebih lanjut, kita boleh rujuk pada Prof Ila dan Tan Mizi sendiri, Encik Tan Mizi sendiri. Dan selepas kita buat colon cleansing, mungkin colon cleansing kita kena buat regularly. Mungkin saya pun tak berapa tahu kekerapan. The next one saya mungkin akan bincang dengan Prof Ila apakah sebab saya baru ambil 2 minggu lepas. Yang kedua ialah kita seperti biasa reverse and gallbladders gallstone flushing. Ini adalah kaedah bagi saya memang terbaik. So kita boleh refer kepada Cik Tan Mizi, aktif otak. So daripada buku Andreas Morris yang saya baca, kita perlu
mungkin sekurang-kurangnya 20 kali seumur hidup. Saya dah 9, insya-Allah akhir bulan ni saya akan buat yang kali yang ke-10. Dan memang saya sepanjang setahun setengah saya dah mula menggunakan LGBF, tetapi benda yang paling utama yang sebenarnya yang antara yang paling utama yang saya tak buat adalah diet. Saya memang Cik Tamizi selalu pantakkan kepada saya, dia kata you kena plant based, you kena kurangkan animal product. Tetapi sejak saya rasa dalam 3 minggu lepas, Cik Tamizi bulan lepas, Cik Tamizi telah mengenalkan saya kepada Dr. Berg. Lepas tu sahabat saya perkenalkan saya kepada Dr. Fung. Wow, saya nampak sebenarnya apakah senario yang berlaku kepada badan kita, terutamanya yang mengidap penyakit diabetes. Di mana kita sebenarnya, Dr. Fung dia ada cakap, dia kata pada tahun 1970-an berbanding dengan tahun 2000, kita mempunyai kaedah mengambil makanan yang berbeza. Pada tahun 70-an kita akan spend masa, kita akan habiskan masa untuk 3 meal, tapi dalam window ataupun dalam julat yang masa yang sangat sedikit, iaitu kurang daripada 6 ke 7 jam. Jadi badan kita cukup untuk memproses makanan, untuk memulihkan hormon-hormon dalam badan kita. Jadi situasi itu adalah berbeza dengan tahun 2000, di mana dia kata kita sekarang telah spend masa selama 14 jam, hampir 14 jam sampai 10:30 malam pun kita masih makan, dan kita bukan saja ambil 3 main meal, kita juga telah mengambil banyak snacking. Kita banyak snacks. In between tu kita akan makan sikit, makan sikit, makan sikit. Jadi memang badan kita ni tak boleh proses makanan dengan sebaik mungkin. Jadi salah satu kaedah yang saya tengok yang terbaik adalah bagi saya setakat ini, insya-Allah saya akan buat dalam masa sebulan. Hari ini besok adalah hari ke-7 untuk saya buat intermittent fasting. So kita boleh gunakan kaedah berikut, di mana kita mulakan 16 jam sehari, contoh daripada 8 malam hingga 12 tengah hari dengan berpuasa. 16 jam kita spend masa untuk berpuasa, dan kita cuma makan 2 meal. Kalau boleh kita elak snacking in between, makanan jajan ke kuih muih ke. Tapi kalau boleh kita fixkan kepada 2 meal setiap hari, contohnya 12 tengah hari dan 7 malam. Jadi kalau mampu, kita boleh teruskan dengan 23 jam puasa, 1 jam makan. Saya pun belum cuba, tapi Dr. Fung menegaskan. Satu saya suka dengan Dr. Fung ialah beliau sangat menghormati bulan Ramadan. Beliau menghormati agama-agama yang menjadikan puasa sebagai salah satu kaedah untuk penyucian tubuh badan kita lah. So jadi beliau kata biasanya kalau beliau pergi ke bercuti 5 hari, makan tak kontrol, maka bila beliau balik, beliau akan memulakan puasa 23 jam, 1 jam saja makan setiap hari. So jadi ini adalah kaedah yang beliau buat sekiranya beliau bercuti ataupun beliau kena apa yang berlaku sebenarnya kalau saya buat 16 jam, kita dah tak kenal lah breakfast tu apa. Kalau kita nak buat window tu lah. Tapi macam saya memang akan skip breakfast sampai pukul 12 tengah hari. Dan kalau kita tengok badan kita insya-Allah akan memulihkan kita punya hormon IGF tu, maka IGF ni akan lebih berfungsi dan lebih utama berbanding dengan insulin. Sooner or later IGF ni akan mengatasi sebab sekarang ni kita punya badan is very saturated dengan insulin. Sebab itu paras gula kita begitu tinggi. So jadi untuk kita yang akhir sekali, untuk kita umat Islam, Isnin dan Khamis kita boleh jadikan puasa sunat. Contohnya kita boleh sahur pukul 3 pagi dan kita buka puasa dalam 7 lebih. Jadi kita akan dapat 16 jam
intermittent fasting. Tapi saya tahu ini kaedah intermittent fasting dan low carb diet ni adalah salah satu kaedah. Kita boleh juga buat kaedah keto, kita boleh buat kaedah plant based macam Encik Tarmizi selalu cakap dengan saya. Itu adalah variation ataupun kepelbagaian yang kita boleh ada. Tapi bagi saya, walaupun apa diet sekalipun, bagi saya yang paling utama adalah colon cleansing, LGBF dan juga intermittent fasting. Itu adalah dia punya main kaedah untuk kita reverse diabetes type 2. Saya juga telah berbincang dengan Encik Johan kemarin ke semalam. So beliau telah memberi 4 kaedah, ya. Senaman, low calorie, jangan stres, dan satu lagi saya lupa lah apa dia. Tapi ini adalah antara kaedah yang Encik Johan buat dan saya rasa ini adalah sangat baik lah. Jadi akhir kata, insyaAllah dalam masa sebulan lagi saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat, mungkin kalau tidak secara meeting, mungkin secara WhatsApp dan sebagainya, tentang hasil yang saya dapat daripada intermittent fasting. Alhamdulillah, isteri saya pun hari ini dia kata dia nak ikut intermittent fasting. Sebelum ni dia menggunakan kaedah GM diet. Saya tak tahu apa maksud GM diet, tapi itu adalah salah satu kaedah untuk yang beliau jalankan. Tapi mulai hari ini dia ikut saya buat intermittent fasting. Jadi bila kita suami isteri buat, insya-Allah dia akan lebih bagus, sebab kita akan ada meal bersama lah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya. Kalau ada apa-apa soalan, yang saya boleh jawab, insya-Allah saya akan jawab. Saya kembalikan pada Encik Tarmizi. Okey, terima kasih Prof. Dr. Zainal atas perkongsian beliau. So saya buka kepada persoalan lah. Kalau sahabat-sahabat nak tanya, insya-Allah Prof. Zainal akan cuba bantu. So ada yang nak tanya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Encik Johan. Oh, ini. Saya tengah kat treadmill ni sebab petang tadi tak sempat nak jalan. Okey. Terima kasih atas perkongsian. Yang Prof cadangkan tu sebenarnya saya dah buat lebih kurang dalam 3-4 bulan lah. 4 bulan. Tapi kesannya setakat ni saya belum berjaya. Saya tak tahu sebab apa. Yang lain semua dah okey, tinggal dia punya diabetes. Mungkin sebab masa makan tu banyak kot, kena puasa mungkin. Kena puasa. Jadi yang saya nak tanya, Prof ada pernah baca, because saya pun baru baca 1-2 hari lepas, dia tentang vegan diet. Sekarang saya amalkan, kira semi-vegetarian lah. Semi-vegetarian, saya ambil telur dan sekali-sekali saya makan ikan 2 minggu. Yang lain veggie dan telur. No refined karbo. Semua yang roti putih, semua tepung gandum, saya sangat kurang ambil lah. Okey. Yang saya nak tanya, Prof ada maklumat tak tentang vegan? Sebab ada setengah tu dia cakap vegan tu lebih baik. Sebab apa, saya dah tanya beberapa orang doktor, saya punya case. But in term of lifestyle, saya rasa saya tak minum teh tarik mungkin dah 20-30 tahun. Saya tak memang kurang gula. Senaman saya boleh katakan atlet lah dulu. Bila kena diabetes ni, saya dah bincang dengan beberapa orang doktor. Dia cakap saya ni agak susah nak reverse. Sebabnya saya bukan obese, saya bukan tak aktif,
Tapi benda tu datang tiba-tiba. Anggaplah takdir. Tapi saya rasa, okey, pas saya masuk grup ni, Cik Tarmizi cakap boleh reverse, saya pun azam lah. Saya azam saya buat semaksimum boleh. Semaksimum boleh sampai saya nak amalkan vegan. Kalau Prof ada boleh share dengan saya, vegan diet tu pendapat apa pendapat lain yang apa Prof baca macam mana? Terima kasih Cik Johan. Betul, memang saya merasakan vegan sebenarnya dalam hati saya lah. Plant based ataupun vegan memang kalau kita combine dengan intermittent fasting memang boleh dapat result, saya kata mungkin even kalau bagi diri saya, kalau saya amalkan less than 1 month pun, maknanya kita boleh reverse lah, maknanya kita boleh akan kembali normal 5 point pacaran kita 4.9 ke 5.6. So memang saya tidak nafikan plant based ataupun vegan adalah yang terbaik. Tapi kebanyakan orang, bagi saya, termasuk diri saya sendiri, saya dah cuba sebelum saya buat intermittent fasting dulu, di mana saya cuba reverse saya punya diabetes, kandungan gula. Saya dah cuba vegan, saya dah cuba makan sayur, tapi saya tak boleh sustain. Mungkin saya boleh buat selama sebulan, tetapi saya tak boleh istiqamah. Itu adalah, saya rasa, mungkin disebabkan ia adalah tidak naluri kita lah. Saya lebih kepada nafsu kan. So naluri kita memang kita akan nak makan sayur, kita boleh makan, tetapi kita memang perasaan kita untuk makan animal protein tu memang ada. So jadi saya tak nampak, at least untuk diri saya, di mana saya boleh melakukan ia dengan begitu konsisten. So jadi memang ideally kalau kita vegan, kalau kita tak fasting pun saya nampak mungkin boleh, sebab ramai kawan-kawan yang mengamalkan vegan, mereka tidak obese. Sebenarnya Dr. Fong, type 2 diabetes ni majority of pesakit adalah obese. Macam diri saya kategori obese 1. So saya punya BMI adalah 27.6. So jadi sebab itu bila kita berpuasa, kalau boleh kita buat prolong puasa, lagi lama lagi bagus, kita akan burn a lot of fat, sebab kita tak inject our body with any carbohydrate, any fat, any protein semasa kita berpuasa. Berpuasa, kalau intermittent fasting, kita cuma minum air kosong, kita cuma boleh minum kopi kosong dan kita boleh minum teh kosong. Tapi puasa dalam Islam adalah lebih baik lah. Saya memang tak nafikan lah. Sebab itu kita cuba Isnin dan Khamis lah. Jadi saya memang tak nafikan vegan memang adalah terbaik lah. Plant based adalah terbaik. Okey, tetapi saya ada dengar kawan di masa saya di KPP dulu di Shah Alam, kawan saya ada buka restoran, nama dia Salah Restoran. Fauzi, nama owner vegan restoran tu adalah Encik Fauzi. Encik Fauzi adalah batchmate saya lah. Dia buka vegan tapi saya dengar dalam dia punya presentation tu, dia kata to vegan kepada orang yang bukan Islam lah, alcohol is actually a vegan. So jadi definisi vegan kita tu kita kena berhati-hati lah. Jadi itu je lah yang saya nak komen lah. Tapi memang vegan ataupun plant based ni memang saya tak nafikan, is the best lah. Okey, terima kasih Prof Zainal. Ini mesej daripada Prof Ila pada Tuan Johan. dia nak jawab tapi dia sakit gigi kata, gusi dia bengkak. Tapi dia advise kat Tuan Johan mungkin boleh buat CC kot, sebab dia rasa usus tuan ada problem.
sebab tu tak efektif untuk turunkan gula. Okay. Dan satu lagi pendapat saya jugalah, kalau yang saya nampak lah, kalau biasanya lah bila kita ada masih lagi kita makan ubat-ubat hospital, so kata pemulihan tu memang agak lambat lah. Macam Prof Zainal kan, dia pernah satu sekali Prof, dia punya diabetic shoot kan, tapi disebabkan you tak ambil insulin whatsoever, so body kita intelligent, dia regulate balik kan. Tu mungkin Prof boleh nak share ke tentang hebatnya kita punya badan ni. Ya, itu memang tidak menafikan. Saya experience dengan diri saya sendiri apabila kita tak ambil, saya tak nak propagate, saya tak nak pengaruh kawan-kawan, tetapi daripada pengalaman saya nampak bahawa body kita ni Allah jadikan sangat sempurna, walaupun dia shoot kepada 20.6, tetapi saya rasa ni kejap saya cari dia punya saya punya ni sekejap. Saya rasa saya ada kongsi dengan saudara Tamizi. Pada satu ketika saya ada dapat 20.6 selepas saya makan. Sebab sebenarnya kita kena ambil kita punya blood glucose 2 jam selepas kan. Baru kita boleh tahu exactly macam mana body kita react kepada makanan itu sendiri. Jadi saya ambil selepas saya makan, saya ambil bacaan saya 20.6. Saya rasa baru ni dalam 3-4 hari yang lepas. 3-4 hari lepas. Tapi surprisingly selepas 2 jam dia jadi 6.1. 6.1. Dah hampir 9 bulan saya tak dapat bacaan macam tu. Hebatnya badan kita. Yalah, jadi maksudnya apa yang badan kita ni memang sangat hebat, dan sebenarnya saya tengok hati kita. Saya dapat selepas saya baca banyak, saya nampak bahawa sebenarnya banyak yang tidak dikongsi berkenaan dengan hati. Sebab kalau orang tahu tentang betapa sempurnanya hati kita dalam menangani react kepada all this toxic yang masuk dalam badan kita, memang kita akan cuci hati kita berbanding dengan kita target benda-benda lain lah. Contohnya pankreas kita, ataupun kita punya gallbladder, kita punya pundia pedu kan. So itu adalah, bagi saya adalah satu keajaiban lah. Sebab saya personally, badan saya akan react begitu baik walaupun saya makan. Yalah, tak tahulah, nanti saya akan kongsi lah lepas ni sebulan lagi kot. Sekarang average saya punya bacaan gula adalah lebih kurang 10. Tapi selepas saya buat intermittent fasting, saya dapat average sekarang ni, saya dah buat 6 hari, lebih kurang dalam mungkin 8 lah. So jadi saya harap setiap 10 hari saya akan improve kepada 10 lah, kepada 1 lah. So target saya dalam masa sebulan saya nak dapat 6 between 6 dan 7, dan kalau saya boleh istiqamah sampai akhir hayat saya, insyaAllah mungkin saya boleh kembali normal. Saya ada nampak satu perkongsian daripada seorang rakyat Amerika kot, dia dah 20 tahun kot kena diabetes type 2, dan dia umur dia pun hampir 70. So dia berjaya dengan kaedah intermittent fasting dan juga proper diet. Dia berjaya, saya tak tahu sama ada dia buat liver flush, mungkin mereka mempunyai kaedah LGBF mereka sendiri. Sebab kalau kita join group, banyak group LGBF di Facebook ni, diorang ada variasi lah. So saya yakin mungkin dia buat LGBF juga lah, dan colon cleansing lah. So benda tu memang perkara asal yang kita kena buat lah. Okay, Cik Fizi. So terima kasih Prof atas perkongsian tu. Cerita pasal yang apa diabetik ni kan, pasal jaga makan ni, saya sebenarnya dalam proses orang kata nak testing badan saya.
Jadi saya memang selepas saya untuk makluman saya dah buat 22 kali 22 kali IGBF. So saya memang makan manis banyak. Saya admit benda tu. Sebab saya nak test saya punya condition badan saya. Pagi-pagi saya memang tala tertarik. Dah maaf tuan-tuan. So kuih saya tala, nasi lemak saya tala. Saya memang heavy saya bagi breakfast saya lah. So macam tengah hari tu memang saya tak kurang makan lah. Kadang makan sikit-sikit tapi kadang tak. Lepas tu petang tu kadang saya tala lagi tertarik. So saya tengok saya buat, keep on buat, saya ingat dalam sebulan lebih kat lah. So alhamdulillah saya punya saya punya bacaan diabetik saya dalam average dalam 5 lah. So itulah antara saya punya saya punya testing. Kadang kita kena faham bahawa setiap badan tu memang berbeza betul Prof So tak boleh samakan dengan individu seorang kan. Setiap seorang tu memang amat beza. Jadi yang terbaik bila kita tahu body kita sendirilah. Tapi yalah kadang bila buat macam tu pun kadang cuak juga. Yalah tiap-tiap hari duk tala tertarik. Kan? Tapi memang bila kita dah makan minum tertarik, makan ayam semua, memang rasa bersalah lah kalau tak buat GBF untuk bulan tu. Itu yang tiap-tiap bulan saya buat tu. Itulah. So itu antara perkongsian saya lah. So Ustaz Wan Imran pun ada. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya risaukan, saya lebih sebulan lah, saya strict diet lebih sebulan. Lepas saya buat GBF tu, saya tengok saya punya pressure turun. Saya pun confident lah, diabetik saya boleh lawan. So saya timbang semua saya punya makanan. Yang merisaukan saya sekarang, berat badan saya menurun. Sebabnya saya ambil saya perlukan satu hari lebih kurang 1,600 kalori. Saya makan pun saya tak overshot tu, tapi saya exercise satu hari 300 hingga depends lah. Kalau saya naik basikal saya boleh 600 kalori. Kalau saya buat brisk walking atau cut treadmill biasa 300 kalori. Berat saya menurun. Nampak berat turun. Saya tak nak turunkan lagi sebab saya punya BMI 22.1. Cantik lah tu. 22.1. Itu yang saya rasa saya nak naikkan semula saya punya karbo intake sebab saya kurangkan karbo, banyak sayur. Jadi turun lah. Okay. Tapi masalahnya gula tak turun. Sebab kalau saya tak makan ubat, saya tak nampak. Itu masalahnya. Saya jadi macam pandangan tu karbo sebab kalau saya tak makan metformin sehari 2 kali, boleh naik sampai 24. Sampai tak boleh baca lah meter tu. Saya punya meter saya test, dia error. So sangat tinggi dan saya tak nampak tak boleh baca. Susah nak membaca. So saya agak untuk tak makan ubat sementara ni tak berani. Kalau saya kurangkan mungkin je. Sebab tu saya kurangkan kolesterol, ubat kolesterol sedikit demi sedikit. Sekarang saya tak ambil dah. Tapi saya monitor lah setiap minggu berapa kolesterol saya. Saya semua ada untuk cek kat rumah. Jadi saya test setakat ni okey, kolesterol okey. Cuma diabetik tu lah, diabetik. Sebab tu saya mungkin ambil keputusan untuk buat vegan. Kalau yang ni tak berjaya memang saya kena buat vegan lah. Sebab macam saya katakan tadi lah, mungkin saya dapat diabetik tu bukan sebab obes, bukan sebab saya punya lifestyle atau bukan sebab saya suka gula. Saya tak minum teh tarik 30 tahun rasanya. Saya lupa bila lah saya minum teh tarik. Rasa pun lupa lah buat. Saya lupa. Itu yang jadi bila saya bincang juga dengan beberapa orang doktor kan. Dengan beberapa doktor, anak-anak saudara saya pun ramai doktor. Jadi kalau Pak Lang buat ni agak susah tapi saya masih lagi percaya boleh. Saya lagi percaya boleh. Sebab dia orang tak sebut pun pasal LGBF. Doktor tak sebut pasal LGBF. Yang dia sebut low carb,
Ada memang ada kes orang yang berjaya reverse. Ada kes. Tapi kebanyakan adalah dia ada obesity dan dia punya lifestyle merokok, adalah benda-benda yang tak menyihatkan. Kurang senaman. Macam senaman dulu saya biasalah kayu basikal 100 km tu biasa je. Sekarang tak boleh lah. Sekarang 20 km je. Tapi itulah, kalau ada grup macam ni, saya rasa kita, kalau boleh lah, saya cadangan saya, kita buat satu grup untuk diabetik. Bukan, sebab kalau ke WhatsApp tu bukan semua orang ada diabetik. Jadi bila kita cakap banyak pasal diabetik, orang bosan. Dan diabetik ni perlukan sokongan kawan-kawan. Macam Prof cakap lah, saya ingat masalah Prof tak boleh diet sebab kawan-kawan. Kerja dengan kawan-kawan. Saya lain. Saya kerja, saya tak ramai sangat kawan. Kerja tu. Saya kerja tak ramai sangat kawan. Sebabnya kat office tu pun tak ramai orang. Office tu anak saya, isteri saya, lepas tu adalah 4-5 orang kat office. Yang lain tu memanglah tak kawan sangat, dan office saya tak ada kantin. Jadi saya sarapan cuma pagi kat rumah, makan tengah hari dengan makan malam. Itu saja. Saya tak ada in between meal, tak ada. Tak ada langsung. Tak ada minum pukul 10, tak ada minum pukul 3, tak ada kuih. Sebab kat office tu tak ada. Memang tak ada kan. Kat office kecil tak ada. So memang tak makan lah. Yang saya dapat kurangkan saya punya kolesterol dengan saya reverse buah pinggang saya reverse di hati saya, kontrol makan sebab PKP. Itu salah satu hikmah apa yang saya dapat PKP ni. Alhamdulillah ada PKP. Kalau tak, susah. Kawan-kawan petang-petang mesti ajak minum. Ramai kawan-kawan ajak minum. Kadang-kadang kenalah roti canai. Orang bantai roti canai, takkan kita tak makan roti canai. Itu hydrogenated oil kan. Memang kolesterol lah. So mungkin Tuan Johan boleh buat GBF cukupkan 10 kali ataupun sekarang 20 kali. Besok Dewan. Oh, terbaik. Besok Dewan untuk yang kali ke-6. Sebab saya sendiri pun Tuan Johan dah buat 22 ni pun flushing, ada jugalah, keluar jugalah gallstone. Banyak jugalah. Saya tak banyak lah, saya pun tak tahu sebab apa. Dia yang bahagian dalam tu kot Tuan Johan, belum keluar lagi tu. Banyak. Tu kena continue lagi tu kot. Tapi dari improvement tu ada nampak. Jadi I still believe memang dia efektif lah. Walaupun keluar sikit tak macam orang lain punya banyak. Saya ada lah keluar, benda kecil-kecil ada keluar. Memang ada keluar. Tapi pun nampak improvement. Alhamdulillah. Prof Zainal last banyak juga kan? Keluar kan? Banyak. Sebenarnya saya pun ada masalah. Masa buat GBF tu saya sangat sensitif, saya senang muntah. 2 kali saya muntah lah. Saya dah buat 9 kali. 2 kali muntah, jadi kalau kita kata 2 kali tu memang tak efektif lah. So tapi nasib baik ada kawan-kawan bagi tips, Tuan Tamizi sendiri bagi tips. Contohnya kalau kita nak ambil Epsom, saya memang sensitif dengan Epsom salt, saya tak tahu. Ambil Epsom salt tu gigit sikit asam boy, memang alhamdulillah untuk kali ke-9 ni sangat efektif. Dan itulah kaedah dia. Macam-macam lah kita boleh elakkan, especially muntah lah. Bagi saya memang sangat sensitif lah. Macam saya buat colon cleansing, kalau Cik Mizi pun tahu. Salah satu colon cleansing ni kita masukkan 500 ml ke dalam, mula-mula kita kena baring sebelah kiri kan, sebelah kiri kita masukkan 500 ml coffee enema ataupun herbal, whatever it is lah, medication the right one untuk nak keluarkan, untuk cuci kita punya usus. Kita kena tahan selama 30 minit. So jadi dalam kes isteri saya, dia memang sepanjang 5 sesi tu alhamdulillah 30 minit dia boleh tahan setiap kali tu. Tapi saya memang kali pertama saya buat 1 minit je keluar, 2 kali tukar kain. Memang dia biasa orang yang ada diabetik memang dia punya colon dia tak berapa grip. Tapi lepas nampak dia bersih, yang sesi yang ke-5 tu macam Cik Mizi buat modification sikit,
Memang alhamdulillah lah saya boleh tahan 30 minit lah. Tapi memang itulah masalah dia. Saya rasa macam LGBF lah. LGBF pun ada dia punya kesukaran lah. Bagi saya kalau colon cleansing berbanding dengan LGBF, colon cleansing adalah lebih mudah lah. Lebih mudah dan cepat lah. Bagi saya memang recommend kawan-kawan buat colon cleansing lah. Kalau boleh lah sekali at least pun 5 sesi lah untuk pastikan macam Cik Johan lah contohnya. Saya nampak kemungkinan lah, kita tak tahu, Allahualam. Kalau Cik Johan discuss dengan doktor, mungkin doktor boleh tahu status usus kita lah. So jadi itu adalah salah satu saranan lah saya boleh bagi lah berdasarkan kepada apa yang saya buat. Mungkin, tapi saya pun terbalik. Sebenarnya saya perlu colon cleansing dulu baru LGBF. Tapi saya buat LGBF dulu baru colon cleansing. So saya tengoklah kot LGBF yang ke-10 ni insya-Allah kot lagi banyak batu keluar sebab dah tidak ada sekatan di usus besar saya. InsyaAllah. Terima kasih Prof atas perkongsian. Okey, sahabat-sahabat lain ada nak tanya? Boleh. Alhamdulillah ini ada dalam 26 orang. Siapa ni? Ada apa persoalan? Boleh tanya. Kita ada Prof Zainal, kita ada Tuan Johan. So sahabat-sahabat, macam mana LGBF ada masalah? Kena dengan protokol semua. Kalau ada boleh tanya, insya-Allah kita akan bantu. Cik Nur Sani, Puan Salwa, Tuan Suhaimi Samsudin. Dah berapa kali dah buat Tuan Suhaimi? Assalamualaikum Ketua Mizi. Tuan Suhaimi, Assalamualaikum. Saya dah buat 3 kali. So macam ni okey Saya ada pergi buat blood test lah minggu lepas tu. So macam ni Tuan? Kini tu ada nampak perubahan lah. Saya masih stage 2. Dulunya 71. Sekarang? Sekarang dah 78. Oi, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Saya pun IGFR improve lah. Tuan umur berapa ya? 52. Oi, kalau 52, 78 kira okey lah. Biasanya orang-orang yang umur 50 lebih ni standard dia memang stage 2. Tapi Tuan boleh je reverse pada stage pertama, tak ada masalah. Macam Tuan Johan kan. Ya. Senang je dia reverse. Saya pun baru dalam masa beberapa bulan lah. Tak sampai pun 3 bulan dah saya buat tu. Alhamdulillah. Makan jaga tak Tuan? Ya, saya jaga. InsyaAllah. So, makan banyak sayur semua lah Ya. Alhamdulillah. Saya cut tu semua lah buat sementara ni. Betul Tuan. Penting sebenarnya itu. So, Tuan selain daripada kidney ada masalah apa tak? Tak ada apalah, cuma kidney tu je. Saya stage 2 sajalah. Kolesterol pun tinggi. Itu harinya 7.1. Yang baru ni saya buat test tu turun sikit lah 6.6. Okey. Alhamdulillah. Ada perubahan sikit lah. Banyak kat tu. Berat badan pun weight pun turun jugalah. Boleh kurang, boleh katakan dekat hampir 10 kg apa. Dia kalau bila kita buat IGBF ni Tuan, bila orang kata badan hati kita dah cantik, dia automatik dia akan pergi kepada keseimbangan lah. That's why kalau orang yang buat IGBF ni, bila dia makan banyak pun memang susah lah dia nak naik cepat. Dia akan maintain balik.
Kalau dia buat exercise, insyaAllah lagi cepat lah sebenarnya untuk dia pergi pada ideal weight lah. InsyaAllah lah. Saya akan jagalah pemakanan tu, memang saya jaga. Cumanya dulu dengan sekarang, dulunya kita tak jaga makanan dengan sekarang. Bila sekarang ni kita jaga pemakanan kita lebih makan banyak sayur sikit. Tapi kadang-kadang dia punya kekenyangan itu tu cepat sangat lapar. Tak adalah kerap makan, tak ada, macam biasa je lah. Dia sebenarnya masih okey lagi lah. minda itu Tuan Saimi. Ya. Orang kata mind Tapi over matter. Tapi Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Isteri Alhamdulillah. saya hari ni pun dia hari yang ke-6 lah. Esok hari yang ke-7. Bagus. Berapa kali dah buat tu? Sama macam saya 3 kali je. Oh, bagus macam ni. Saya mungkin minggu lagi satu saya akan buat yang kali keempat lah. Terbaik Abang. Ingatkan nak buat minggu ni. Tapi minggu ni anak saya nikah. Jadi kena stop dulu lah. Okey, terbaik. Dah ada dapat apa menantu lah. Saya dah 2 orang dah lah. 2 orang je, ini yang last lah ni. Okey. Itu yang stop dulu lah. Ini pun minggu depan pun kena makan pun kena berat sikit lah. Jadi segan pula tak makan nanti kan. Adalah sikit makan-makan sikit je lah untuk family kan. Tapi kalau dah buat flush selalu tak ada masalah Tuan. Kita kalau saya seboleh-bolehnya saya cuba elakkan dulu. Pasal sekali dah cuba nak makan kan kita nak lagi. Saya nak, kalau saya nak cuba terus, saya nak cuba. Tak apa. Yang penting ada kejaran nak buat flushing tu. InsyaAllah. Sebab memang saya selalu tekankan kat sahabat-sahabat semua, kita sebenarnya dalam umur macam ni, umur 50 ni, kita kena fikirkan apa yang nak kena buang dalam sistem kita. Bukan nak fikir apa yang nak makan untuk nak elok. Macam contoh nak ambil suplemen tu, suplemen ni, ubat tu, ubat ni, sebenarnya dia tak akan beri kesan. Sebab yelah kan badan toksik. Kadang kita makan lagi, it won't solve the problem lah. So bila benda-benda yang apa, Ya, saya memang saya memang tegar kolesterol, ubat darah tinggi saya rasa dah bertahun-tahun lamanya dah. Tuan dah berhenti kan dah? Saya dah stop terus. Dua-dua semua saya stop. Bagus. Saya rasa kesihatan saya okey, saya check BP pun okey, semua okey. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu yang penting. Cumanya mula-mula dululah saya dapat tengok EFJR tu 71. Pada mula dia rasa down tu, tiba-tiba jadi terperanjat tu kan. Lepas buat LGVF ni Alhamdulillah. Paling mudah sebenarnya Tuan Saimi untuk nak stabilisekan apa kita punya blood pressure. Lepas tu kita nak stabilisekan kita punya kidney semua, orang kata overall lah. Sebab liver kita ni memang kita punya kilang besar kan. Jadi bila kilang besar ni dah tak ada masalah. Kalau kita nak to be more specific, kita punya liver lobules tu, lebih kurang ada dalam 50,000 ke 100,000 lah. Memang orang kata tiny factory yang dalam tu, itu yang bila ada gallstone tu dia akan sangkut kat liver lobules tu. Kalau saya nak tunjuk ada gambar ni rasanya. Sekejap share screen. Saya stop share Mizi. Okey. Terima kasih. Okay. Alright. Liver lobules. Sinilah saya ambil contoh gambar ni paling elok lah, paling dekat. So liver lobules ni, kalau ini yang dia memang ada kat hati, dia lebih kurang 50,000 ke 100,000. Jadi liver lobules ni salah satu tugas utama dia adalah filtering blood. Jadi bila filtering blood dia bila ada banyak gallstone macam ni, okey, ini yang akan mengganggu dia punya filter tau. Ini
Ya, ini bukan rocket science tau. Ini memang simple explanation. Jadi bila batu ni, bila dia mengganggu kita punya filtering blood, so and then dia akan come out dengan darah yang bertoksik. Bila darah bertoksik, so tu yang dia akan efek kepada kita punya heart, kita punya kidney, kita punya segala anggota lah. That's why saya cakap, macam Prop pun cakap ni, orang kata liver ni memang sesuatu yang kita overlook. Kita ambil mudah. Kita cuba nak, orang kata kita tak nak settlekan kita punya root cause, tapi kita lebih kepada kita try to, orang kata, settlekan kita punya symptom. Jadi bila kita try to settlekan symptom, dia tak akan settlekan masalah lah, kan? Macam tu juga kalau kita tengok bacaan kidney, contohnya macam bacaan urea, okey, bacaan creatinine ke semua. Ini sebenarnya yang mengganggu proses bacaan urin ataupun bacaan urea, ataupun paling simple kita tengok geng-geng yang gouters lah, penyakit yang mempunyai penyakit gout. Jadi bila dah clear dia punya hati, automatik gout dia dah hilang, kan? Kan? Sebab tu saya cakap kawan-kawan yang sahabat yang ada gout. Gout ni adalah penyakit paling mudah. Tapi diorang rasa macam terkejut. Engkau boleh cakap macam tu? Kau tahu tak dalam hati aku, sampai tahap aku cakap apa tahu? Aku dah reda dah. Aku buat, maksudnya aku dah tak nampak jalan langsung. So memang tak ada penyelesaian. Ni sahabat-sahabat yang cakap dengan saya lah. Jadi bila dia dah buat, dia tengok elok, dia kata satu yang miracle. So apa yang saya kata ini, mana dia punya factory dia? Kat liver, bukan kat kidney. Ramai orang kata, oh kidney kamu masalah sebab tak boleh nak proses uric acid, kan? Itu standard word. Kemudian dia cubalah macam-macam ubat lah, and then takkan settle. And then biasanya bila dah sampai keluar topai ni, kalau boleh kita tengok dalam YouTube tu macam mana doktor duk operate topai, keluarkan topai, benda tu non-stop. Nampak tak? And then yet tak settlekan masalah juga. Kemudian bila kita bergelumang dengan ubat-ubat ni semua, efek kat kita punya anggota lain. Nampak? So itu yang kita tak nak. Sebab tu saya cakap kepentingannya untuk kita nak buat GBF ni. Betul tak Prof? Prof Zainal? Betul. Saya kan? memang bila Encik Tamizi cakap macam tu, saya teringat sebenarnya dalam Islam pun dua benda yang kita kena jaga, kan. Yang pertama adalah kita punya hati. Kita nampak Rasulullah dibedah beberapa kali, Isra Mi'raj semasa kecil dan sebagainya. Saya bukannya ahli yang tahu sangat agama, tapi saya membaca tentang sirah tu, saya memang terkejut sebab benda itulah sebenarnya yang keutamaan untuk kita jaga hati kita. Dan kemudian kalau kita tengok usus kita, kan Rasulullah kata segala punca penyakit adalah daripada perut. So perut tu usus lah, kolon kita, intestine kita dan sebagainya. Itu yang perlu kita jaga. Jadi saya memang tapi bila saya tengok orang bukan Islam yang propagate benda-benda ni kepada kita dan dia bagi kita practical solution, ini adalah ini mungkin kerja Allah Ta'ala untuk tunjuk pada kita bahawa keyakinan kita tu sebenarnya yang kita perlu terapkan. Dan macam tu juga bila saya diperkenalkan dengan intermittent fasting, saya nampak kenapa Dr. Fong ni, dia seorang nephrologist, pakar kidney dari Canada, dan dia pula yang duduk cerita tentang fasting. Tetapi kaedah fasting dia orang tu berbeza lah, kan, dan kita kena adaptasi kepada diri kita. Dan saya tengok bila kita buat intermittent fasting tak susah sebab kita selalu berpuasa. Jadi saya tak nampak, skip breakfast je kita dah boleh dapat 16 jam. Itu yang saya nampak. Saya terasa lah macam badan saya, kan, bila dia nak burn fat tu, saya nampak dia akan jadi macam panas sikit lah. Bila kita lapar tu, kan, masa itulah kot dia burn fat, saya rasa.
kan, tapi kita kena buktikan dengan ujian darah, dengan berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan apa yang terjadi kat badan kita lah. Saya memang yakin dalam masa sebulan lagi, insyaAllah kalau saya jumpa doktor, saya akan kongsikan apa yang result ni, dan saya yakin inilah antara kaedah yang terbaik yang saya nampak setakat ni lah. Umur 49 tahun baru jumpa lah. Jadi saya memang rasa macam bersyukur lah. Mizi duk, Cik Tan Mizi duk trigger saya. Sebab Mizi dah cakap dengan saya plant-based ni lama dah. Tapi saya macam, saya tak boleh. Saya memang kuat makan. Saya tak merokok. Jadi bila kita tak merokok, saya memang kuat makan. Jadi itu masalah utama saya, memang saya suka karbo. Itu yang bila saya dapat yang pasal intermittent fasting dengan low carb diet ni, memang saya nampak ini adalah cara yang terbaik untuk saya lah, secara peribadi lah. Tapi yalah, lain orang mungkin lain kaedah penyelesaian diri dia kan. Okey. Umur apa sekarang bro? Saya sama dengan Tabizi, 49. Kami tahun 72. Okey. Tapi nampak macam 62. Saya menghampiri 44 tahun 10 tahun lepas. Menghampiri 44 tahun 10 tahun lepas lah. Kena kira tu. 54 lah. Cerita pasal apa carb ni, low carb ni, Prof ni saya cram cross satu video ni lah. Doktor ni doktor vegan. Nama dia siapa? Neil Bernard, Dr. Neil Bernard. Okey, dia kata kalau dia tengok contoh dia tak adalah kata dia maksudnya dia against lah orang kata yang kata makan karbo ni akan menyebabkan kita berpenyakit. Dia kata kalau kita tengok dia bagi contoh orang Jepun. Orang Jepun memang makan nasi je. Okey, ni mungkin cerita orang dululah. Yet dia orang tak ada masalah. So tapi diorang memang lebih kepada vegan lah. And then animal protein pun tak ada. So diorang still punya kesihatan antara yang umur yang antara paling tinggi dalam dunia. Nanti mungkin saya boleh share kot video dia. Okay. Dr. Neil Bernard ni yang cakap pasal darah tinggi tu ya? Bukan. Yang bukan Doktor darah tinggi tu Dr. Bergman. Bergman. Okey. Mungkin Prof nak cerita kot pasal darah tinggi tu kan. Dr. Bergman cakap mungkin nak share dengan sahabat. Tak apalah, Mizi share lah sebab very interesting lah bagi saya. Bagus sebenarnya. Saya pun dari dulu memang rasa macam very skeptical. Tapi bila saya tengok video tu memang very interesting lah. Dia cerita tentang yang saya nampak Prof kan, macam ni Prof. Saya nampak kan, bila modern medicine ni dia banyak letakkan parameter tau. Jadi parameter dia kita tahu dia punya target dia nak jual ubat. Sorry lah, saya bukan against modern medicine, tapi yalah ada benda yang kadang kita pun kita berhak kita nak tahu jalan yang benar lah. So bila dia set parameter tu macam Prof sendiri kan. Macam Prof ada cerita pasal yang sahabat-sahabat yang lain kan, yang ada diabetik, contohnya bacaan dia belas-belas. Maksudnya walaupun belas-belas, tapi badan dia sihat. Compare tu, dia makan ubat yang boleh drop dia punya diabetik kepada 7 dan lemah. So, itu pun orang kata subjektif kepada parameter ni tau. So, yang bagi saya lah, ultimate sebenarnya kita nak sihat. Kita rasa diri kita sihat. So, apa dapat Prof? Prof pun dulu makan ubat kan. So banding sekarang tak makan ubat, lagi sihat. Maksudnya kita try to ignore the parameter yang di-set oleh modern medicine tu macam mana tu? Saya ada pengalaman kawan saya sama-sama buat LGBF. Kami memang teman golf saya, nama dia Encik Azlan. Kami panggil kat sekolah dulu Mato. So Encik Azlan ni memang sebelum LGBF bacaan dia sangat tinggi, menghampiri 20 dia telah maklum. Tapi selepas LGBF dia dapat bacaan bawah 10, tetapi kemudian dia naik sedikit. So jadi
Tapi dia kata dia tidak letih dan dia tidak ni. So jadi saya nampak bahawa dia hati dia dah boleh bekerja dengan baik, macam yang Dr. Berg kata kan, kalau kita boleh improve kita punya hati by even 20%, maka kita punya IGF tu akan mengatasi kita punya insulin, sebab ratio antara IGF dengan insulin ada 100:1. Jadi memang saya nampaklah sebenarnya hati kita ni adalah jauh lebih penting berbanding dengan organ-organ yang lain. Saya tidak nafikan organ lain memang penting, tapi hati ni kalau kita boleh optimumkan dia, maka insya-Allah kita akan kembali pulih lah. Saya tahu yang hati kita ni adalah salah satu organ yang dia boleh, walaupun dia dah rosak, dia boleh repair dengan sendiri kan. Betul tak Cik Mizi? Betul. Berbanding dengan jantung kalau kata kita kena myocarditis contohnya, kita memang kita akan menghadapinya sepanjang hayat lah. Memang dia kalau luka tu kita tak boleh pulihkan dia lah. Contohnya jantung lah yang saya baca lah. Yang tu saya sangat-sangat setuju sebab saya ada pengalaman tu. Hati. Betul. Memang saya punya hati ALT daripada 1000 paling tinggi saya pernah dapat 1900 time saya sakit. Bila saya pulih dia 900, sepatutnya 30 hingga 50. Saya 600 tapi boleh hidup. Sekarang 68 masih tinggi lah. Memang miracle sangat. Dia boleh memang boleh baik. Hati boleh baik, buah pinggang boleh baik. Buah pinggang saya daripada 3A pada stage 1 normal. So alhamdulillah. Cuma sekarang yang saya eksperimen diri saya. Saya punya karbo intake kurang daripada yang saya perlukan. Saya perlukan lebih, sebab itu berat badan saya menurun. Sebab saya timbang semua saya punya makan dan saya konsisten monitor saya punya tidur, saya punya exercise. Saya guna semua device, jam lah apa semua untuk check berapa kalori saya guna satu hari, heartbeat. Semua check, semua saya record. Maksud jam saya record lah, jam saya record dan saya boleh check dia punya kalori apa yang saya burn. Adalah dia punya pengiraan, saya tak tahu macam mana jam tu kira. Tapi dia bagi report setiap hari. Tapi yang saya pelik, kenapa saya punya gula masih lagi tinggi walaupun saya ambil karbo kurang daripada yang saya guna. Encik Johan, cuba Encik Johan tengok video Dr. Fong. Dia ada cerita tentang calorie intake lah. Dia ada cerita tentang metabolisme badan kita. Apabila kita makan, kita ada, secara normal kita ada certain metabolisme kan, pembahagian ke otak, badan, jantung dan sebagainya kan. So that's how kita punya calorie per day tu be calculated kan. Tapi dia ada cakap apabila seseorang mengurangkan kalori, maka metabolisme dia akan berkurangan. Jadi kita tak boleh anggap metabolisme kita konstan. Dia suruh tengok tentang itulah saya bila mungkin ini another faktor yang mungkin Cik Johan boleh tengok lah. Sebab saya bila Cik Johan cakap macam tu, saya apa yang saya dengar tu saya terdetik lah nak. So metabolisme kita ni memang dia ada tunjuk research selama 10 tahun lah tentang macam mana orang telah tersalah tafsir. Sebab itu dia kata banyak diet tidak berhasil sebab apabila kita kurangkan kalori, maka metabolisme kita sebenarnya akan turun. Sebab itu kebanyakan kes orang yang nak diet, dia akan end up dengan untuk obes lah. Contohnya orang yang obes, dia nak jadi kurus macam Cik Johan berlainan kan. So jadi cuba tengok bab itu. Satu lagi bab yang saya rasa is actually Dr. Fong ada discuss tentang insulin. Dia kata kita ni, masalah kita sebenarnya untuk type 2 diabetes adalah insulin. Jadi insulin adalah berlebihan dalam badan kita. Jadi dia kata it doesn't make sense
untuk kita masukkan insulin dalam badan kita. Itu Dr. Fums punya statement lah. So cuba Encik Johan tengok video tu, saya rasa Jason Fung, cuba tengok. Dia nephrologist dan dia yang saya duk ikut tentang intermittent fasting tu lah. Sebenarnya dia kata dia dah start buat intermittent fasting 10 tahun lepas. Tetapi dia buat buku itu yang dia 5 tahun lepas tu yang menjadi betul-betul hot selling lah. So tentang intermittent fasting. So jadi bila saya tengok cara dia kata science itself dah buktikan bahawa kalau kita type 2 diabetes is kalau type 2 kalau kita type 1 tu is a different story. Dia kata kalau kita dah stage 4 memang very very difficult untuk kita nak reverse. Tetapi kalau kita type 2 masih lagi mungkin stage 2, mungkin stage 3 kita boleh reverse. Dia kata macam tu lah. Cuba Cik Johan tengok lah. Mana tahu insyaAllah. Okey, insyaAllah saya tengok. Sebab dari yang saya baca lah, saya baca tak tahu betul tak betul. Tadi saya minta pendapat je. Yang dari yang saya baca, dia punya benchmark sama ada kita punya diet tu betul-betul low dibandingkan dengan kita punya metabolism adalah berat badan. Sebab kita punya mass, kalau dia tak guna adalah kat badan kita lemak tu kan. Kalau dia burn lemak tu ataupun dia burn kita punya muscle, kita akan turunlah kita punya berat badan. Berat badan saya turun, maksudnya saya punya intake dengan saya punya metabolism dan saya punya exercise tu, saya punya intake di bawah daripada consumption lah, actual consumption. Tinggi bila saya tanya doktor, dan saya bacalah. Badan kita ni bila kita buat exercise, mungkin benda tu kita belum fasting tu saya tak buat lagi. Mungkin fasting tu yang saya like fasting, saya akan cuba fasting. Bila kita bersenam, automatik badan nak supply gula. Jadi glukogen tu yang dalam hati dia breakdown, lepas tu tak cukup glukogen dia ambil pula fat, dia breakdown. Jadi kat darah sentiasa tinggi sebab dia masih lagi bagi signal kita kurang gula. Sebab dia tak boleh absorb gula. Kemungkinanlah doktor cakap macam tu dan saya baca mungkin ada logiknya tu, ada logiknya kat situ. Jadi sebab itu saya belum berani untuk stop metformin tu. Belum berani sebab saya akan cuba macam Prof cakap, tapi saya tak akan buat drastik lah. Saya tak akan suddenly cut. Saya 1000 mg satu hari. 500 morning dengan 500 malam saya ambil. Saya mungkin akan potong 2 lah. Potong 2 pil tu, makan 250. Saya nak monitor tengok macam mana. Mungkin saya punya badan dah 3 tahun saya makan metformin tu. Dah 3 tahun. Saya start diabetik umur 50 tahun. Umur 50 saya start diabetik dan diabetik datang secara tiba-tiba. Dia tak bagi signal sikit-sikit tak ada. Tiba-tiba saya rasa saya mata tak nampak. Bila saya buat cek mata, masa tu mungkin gula saya rendah, saya boleh nampak. Doktor cakap tak ada masalah mata awak ni. Bila datang lagi sekali memang ada masalah, cek, buat cermin mata baru ambil, dah tak boleh baca lagi. Baru ambil pakai dah tak boleh. Jadi yang tu tak dia secara tiba-tiba. Jadi bila doktor cakap, optometris cakap cuba cek darah, saya cek. Pagi tu saya sarapan dulu, saya cek, jumpa doktor, dia cakap terlampau tinggi, tak boleh baca. Besok pagi saya fasting, saya datang lagi fasting. Fasting saya punya masa tu dalam 20 saya ingat. Kalau tak silap saya 20. Tinggi sangatlah, tinggi. Dan itu tiba-tiba. Saya rasa dalam kurang daripada sebulan lah. Sebab saya hari-hari, bukan hari-hari lah, seminggu, saya akan naik basikal 2 kali, long distance. Long distance tu lebih daripada 100 km lah, long distance. Jadi tiba-tiba saya tak boleh 20 km kaki krem. 20 km, 30 km kaki krem. Jadi macam pelik lah. Pelik yang tu saya suspect.
saya punya turning point kat situ. Tak boleh naik basikal tu turning point. Lepas tu bila diabetik doktor cakap jangan exercise macam dulu. Sebab kalau tak percaya you naik basikal, masa you rasa kaki nak cramp tu, you check you punya sugar. Memang saya check tinggal 3.5, memang rendah. Dan tak tahulah macam mana, mungkin pankreas tak bagi signal, gula tak ada, apa semua saya tak tahu dia punya tu. Tapi gula memang rendah. Jadi saya kurangkan exercise, jadi lebih teruk. Maksudnya badan jadi malas, lemah. Tapi alhamdulillah lepas PKP ni macam rasa energetik sikit lah. Saya punya kawan-kawan cakap ada nampak beza sikit lah. Buat flushing tu ada nampak beza. Dan yang penting semangat saya rasa. Sekarang ni saya sangat-sangat bersemangat untuk reverse. Sebab saya percaya bila dalam grup ada kawan-kawan, ada macam prof bagi tahu, oh benda ni possible. Jadi tak jadi, itu lain cerita. Percaya tak percaya saya serah kat Tuhan lah. Tapi usahanya tu dan support daripada kawan-kawan tu penting. Sebab itu saya cakap dengan Cik Tarmizi tu, kalau boleh kita ada lagi satu grup yang fokus on diabetik. Sebab saya dah buat beberapa reverse, dia taklah berapa susah sangat, macam paling mudah macam Cik Tarmizi, sebab saya tak ada gout mudah. Okey, buah pinggang saya dah buat, insya-Allah boleh. Buah pinggang kurangkan animal, makan banyak. Ini ada satu lagi saya share. Buah pinggang ambil banyak avocado. Saya satu hari makan avocado sebiji setiap hari. Avocado. Sebab saya baca-baca cakap avocado the best fruit untuk kidney. Makan satu hari satu. RM5.90 satu hari. Okey. Lepas tu darah tinggi, doktor suruh makan ubat. Saya tak makan, saya buat flushing. Okey. So trying hard for diabetic, belum ada apa-apa hasil, melainkan dulu pagi saya punya 8, sekarang 7 average sebulan saya 7. HbA1c pun A1c pun 7.2, yang baru ni 7.2. Dulu A1c baru 6 lebih, dia progress setahun lepas 6 lebih lah. Sekarang 7.2, progress naik. Tapi bulan 8 average setiap pagi dia 8 lebih, 8.2, 8.3, 8. Bulan 9 dia semuanya di bawah 8 lah. Lepas saya tak tahu yang mana satu, sebab saya buat dua benda. Satu, saya consistently habatus sauda, sebab saya banyak orang nasihatkan okey ambil habatus sauda. Saya konsisten ambil habatus sauda, satu hari 20 ml. Saya bukan ambil yang gel, saya ambil yang minyak. Satu hari 20 ml. Oh, ramai dah beli dah Tuan Johan. Cubalah itu ramai dalam grup beli dah. 20 ml tu berapa sudu besar? Banyak 20 ml. Satu sudu besar. 20 ml 2 sudu, sebab saya makan pagi dengan malam. 2 sudu besar? 2 sudu besar. Tak, saya ambil 2 kali, 10. Oh, okey. Satu hari 20 ml. Saya saja je eksperimen dengan tu. Saya tengok sebelum tu dia dalam 8. Bila saya ambil tu, tiba-tiba dia turun dan konsisten kat situ. Saya tengoklah. Yalah, habatus sauda ni pun ada hadis katakan dia memang orang kata penawar kepada segala penyakit kecuali mati. Yalah, kecuali mati. InsyaAllah. Madu saya tak boleh makan. Madu saya ambil memang spike. Dia punya gula memang spike. Tak berani ambil madu. Habatus sauda je lah. Dengan satu lagi ni tiger milk mushroom. Tiger milk mushroom memang saya ambil satu hari satu kapsul. Itu mushroom. Sebab mushroom tu saya ada sinus. Lepas saya ambil tu, saya tak kena sinus, tak pernah selesema 3 tahun. Kalau tak dulu hari-hari,
3 tahun tak kena demam, tak kena semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 tahun. Batuk, tak pernah selsema, tak pernah 3 tahun. Satu yang inilah, sebab tu saya teruskan. Okey. Cerita pasal apa HbA1c tu. Saya ada baca dengar dalam video. Dia doktor quite famous jugalah, ramai follower dia. Dia memang jenis yang selalu apa yang dia cakap semua based on dia punya research lah, paper, semua medical journal. Dia kata apa, HbA1c ni dia sangat berkait rapat dengan clogging arteries. So yang heart failure lah. So dia kata kalau tinggi tu orang kata chances of nak getting heart attack tu agak tinggi lah. Itu apa yang dia cakap lah kan. So tu dia punya finding nanti, insyaAllah kot saya tengok. Saya mungkin boleh share dia punya video lah. So Tuan Zaimi, apa khabar? Baru masuk Tuan? Baik. Okey semua? Alhamdulillah. Macam mana buat blushing lah? Yang ni second time ni. Tengah progress. Hari berapa dah sekarang? Baru hari pertama ni. Kena rajin buat Tuan. Sebelum nak ambil vaksin ni. Oh, ya ke? So ambil vaksin apa? AstraZeneca. Dah 2 dos dah? Second dose ni. Rasa badan macam mana lepas second dose ni? Dia yang first dose hari tu memang sakit sikit lah badan. Second dose tak tahu lagi macam ni. Buat flushing dulu lah. Betul lah. Habis nak macam mana dah, memang kena ambil pasal kerja. Oh yelah, betul lah. Ramai sahabat-sahabat terpaksa ambil sebenarnya. Sebab kerja lah kan. Sekarang ni dah macam apa, JPA pun dah dia buat segmen tu compulsory lah, wajib kan. So sahabat yang apa yang tak ambil tu agak kata terpaksa lah kot nak jaga kerja kan. Tapi macam saya ni, sebab saya ramai kawan-kawan yang ada masalah kidney ni. So ada ramai juga yang inform saya bila dia orang kena vaksin ni, dia orang punya eGFR dia orang drop. So tu yang dia orang inform saya lah. So kalau boleh siapa yang sahabat yang ambil vaksin ni mungkin boleh buat blood test kot, tengok. Ini batu-batu ni jadi padu kan. Jadi Tuan Khairil, ada apa nak tanya? Okey, sahabat-sahabat lain ada apa nak berkongsi ke, nak tanya ke? Puan Maisara. Assalamualaikum. Salam Tuan Sani. Salam. Tanya sikit. Pasal buah pinggang bocor ke? Tak dengar Sani. Kalau buah pinggang bocor je. Okey. Sama tak? Tak dengar ni. Buah pinggang bocor. Okey. Kan badan pun tak bengkak, maknanya ni buah pinggang kita rosak ke tak? Itu yang pentingnya kita tengok. Kita stage berapa. Kan? Kena confirm stage dulu Itu yang sebaiknya lah, sebab kalau dah kata end stage tu memang kena timbang lah makanan. Kan stage 4 memang kena timbang lah. So that's why pentingnya kita buat blood test. Kalau boleh setiap 3 bulan lah. Jadi kita tahu kita punya overall health lah kan. Maknanya buah pinggang bocor ni sama yang konsep kosak buah pinggang tu tak? Sama je, macam-macam term dia orang.
Mana tindakan kita yang pertama patutnya kita kontrol makan dulu, kemudian boleh buat LGF betul. Betul. Makan tu yang penting lah. LGBF sekali Sebab jalan ini lah. berlaku pada saya punya kakak ipar saya kan. Umur berapa? Umur dia lebih kurang dalam 48-49 gitu lah. Muda lagi. Muda lagi. Sebab dia punca dia buah kencing manis lah rasanya. Memang kalau siapa yang ada kencing manis tu, orang kata chances of nak dapat kidney disease memang tinggi lah. Tapi tu dia suruh dia buat cek darah lah. Dia memang cek darah confirm tu. Cuba dia cek darah. Nanti boleh share result dengan saya. Okey, nanti saya confirm balik dengan dia. So kemudian pergi kat swasta pun tak apa. Kalau nak government ni takut lambat sikit kan. Swasta dalam sehari dua boleh dapat. Bayar dah 100 lebih. 140 saya baru buat. Tuan John buat kat mana? Saya pantai lah, saya buat Zahran. Okey. Saya ni klinik Zahra. Semua 140 140. Okey, murah tu. Kira semua lah, semua full set lah kecuali kanser dia tak check lah, kanser. Okey. Kanser HIV dia tak check. Murah harga tu. Dia kalau buah pinggang bengkak pun sama ke dengan bocor tu? Saya share pengalaman saya. Saya share pengalaman saya sebab saya daripada stage 3A. Okey. Orang cakap kencing buih. Memang betul. Kalau kita kencing, dia berbuih. Buih banyak lah. Berbuih kencing kan. Kita tengok kat kita punya toilet bowl tu memang berbuih. Okey. Dan badan dia gatal sikit lah. Ada macam selalu ada macam ada ratios gatal. Okey. Dan dia dia tak rasa apa sebenarnya. Kalau stage 3 ni dia tak rasa apa. Tapi kalau dia progress ke stage 4, itu sangat-sangat berbahaya lah. 3B, 4. Bila dah 5, memang dah tak boleh reverse lah. Kalau dah 5, susah nak reverse. Kecuali miracle lah. Kalau Allah tu tak boleh cakap lah. Tapi kalau 3A, stop. Stop. Daging tu stop. Totally kena stop. Saya daging ayam, saya ayam reduce very less lah. Daging totally stop. Yang kalau boleh protein haiwan tu telur je. Kalau boleh lah. Kalau kita nak tinggalkan terus takut tak seimbang kita punya protein. Bila yang bocor tu, istilah bocor, sebenarnya yang bocor tu protein. Bila kita check air kencing ada protein, itu buah pinggang besar tu. Yang lain-lain tu ialah urea tinggi, itu tinggi, ini tinggi. Tapi the basic is protein lah. Bila protein dia masuk ke air kencing, itu start banyak masalah. Bila stage 3 saya stage 3A pun saya tak rasa sangat lah. Tak rasa sangat. Bila tengok baru sudah 3A. Dan doktor bagi alert lah 3A, you have to do something lah. Kalau you tak buat sesuatu ke stage 4, progress stage 5, memang tak boleh nak ditolong lah. Tapi kena disiplin lah. Makan tu kena disiplin lah. Makan tu biar lapar sikit tak apa. Bila kita biasa ambil protein haiwan, tiba-tiba tak ambil rasa lapar sikit. Sebab badan kita bagi tahu ada sesuatu yang tak cukup. Mungkin lah. Walaupun makan dah banyak tu, tapi lapar. Sebab saya pernah kerja di Ahmedabad. India, bahagian utara Mumbai. Ahmedabad ni dekat mana ya? Gujarat. Dekat negeri Gujarat ni. Semua orang sana kebanyakan adalah dia Jain. Jain ni bukan Hindu. Satu mazhab lain kot lah. Hindu tapi mazhab lain. Jain. Dia agama dia cuma makan sayur. Tapi dia punya sayur satu level lagi up. Dia tak makan sayur bawah tanah. Dia hanya makan sayur atas tanah. Maksudnya bawang dia tak makan, bawang putih dia tak makan, kentang dia tak makan, apa-apa yang bawah tanah semua dia tak makan. Cuma sayur yang atas tanah. Bayangkan macam mana rasa dia kan. Bila kita makan benda tu, kita akan rasa lapar. Kerja kat situ sebulan, lapar gila memang. Makan banyak. Orang tinggal tengok pun dia orang makan banyak. Tapi sebab energi, kita nak dapat energi, kita perlukan protein.
untuk burn energi kan. Kalau siapa-siapa atlet dalam maraton, Pak saya dulu pernah lari maraton, kita perlu makan protein untuk dapatkan energi. Tanpa protein, sebab itu kita ambil protein bar. Cik Tarmizi tahulah, cyclist kan. Ambil protein bar, ambil tu protein bar tu bila tak ada protein, lemahlah badan. Jadi kalau kita kurangkan protein tumbuhan, protein haiwan tu, kita animal based food tu, kita akan rasa letih. Mula-mula akan rasa letih. Tapi lama-lama badan akan adjust. Badan akan adjust, lama-lama kita rasa okey. Dengan makan tempe, makan tahu, okeylah. Lepas tu doktor suruh makan jagung. Jagung payah sikit, jadi beli jagung frozen lah. Jagung frozen masuk dalam kita punya sayur. Jagung tu dia akan, bila kita makan tempe dengan tahu ataupun apa-apa kekacang tu, dia tak cukup juga untuk samakan dengan protein haiwan. Jadi kita kena tambah jagung. Itu doktor beritahu, saya ikut je lah. Okay, tambah jagung, rasa okey sikit. Taklah rasa rapah. Rasa okey dan improve. Dia bukan tak ambil masa lama sebenarnya. Saya ambil masa, saya rasa saya ambil dalam masa 6-7 bulan kot. Untuk kembali kepada asal tu 6-7 bulan. Rasanya lah. Sebab saya yang terbaru cek ni, selepas saya first detect 2013 stage 2, 2018 stage 3A progress, 2021 kembali ke stage 1. Terbaik, tahniah. Dengan disiplin itulah. Lagi satu, Abu Gado ni saya baca dekat Abu Gado ni, dia sebenarnya Abu Gado ni banyak lemak dia memang sangat creamy kan, makan Abu Gado kalau udah masak tu creamy. Dan saya Abu Gado ni saya tak ada masalah makan sebab kalau duduk dekat Mexico, saya pernah duduk Mexico tu, Abu Gado tu semua makanan ada Abu Gado. Mesti letak Abu Gado. Walaupun pagi-pagi sarapan di Limping tu, tacos tu, itu tacos nak makan dengan apa sana? Tacos dia orang makan dengan daging, dengan babi hari-hari. Jadi kita makan dengan Abu Gado, dengan Nopalis apa? Cactus tu macam rasa dia macam lidah buaya. Sebiji macam itulah, berlendir-lendir macam tu. Tapi bila dah hari-hari makan okeylah. Bila balik Malaysia kena sakit kita orang cakap, oh makan Abu Gado, saya cakap okey tak ada masalah. Abu Gado memang saya cuma mahal sikitlah kat Malaysia Abu Gado ni. Kalau kat sana sebiji tak sampai RM1, kat sini sebiji. Kalau paling murah pun RM5.90. Paling murah kalau nak beli Abu Gado dekat Semenyih ni apa nama? Ada supermarket tepi jalan tu. Bilion Semenyih. Abu Gado sana RM4.90. Kalau beli dekat Jaya Grocer RM7-8 lah sebiji. Jadi beli situ hari-hari cuba. Amalkan, cubalah. Sebab itu saya berjaya kan, saya boleh bagi testimonial lah. Okay, itu saja. Lagi satu, beli timbang. Jangan makan lebih. Lepas tu adalah dia punya kiraan, nanti saya cari, saya pun dah lupa sebab timbang ni mula-mula je. Bila kita dah biasa tu, kita tahu Abu Gado saya makan separuh. Abu Gado makan separuh, telur satu hari maksimum sebiji. Untuk kalau nak ambil lah, kalau tak nak ambil, tak ambil lah. Lepas tu tempe makan 100 gram. Tahu pun 100 gram maksimum. Tahu tempe 100 gram. Jadi nasi maksimum 150 gram. Itu pun nasi makan basmati ya. 150 gram. InsyaAllah lapar. Cerita pasal apa Abu Gado ni.
Saya kalau macam pergi Indonesia, pergi kat apa Medan ke, mula yang banyak belajar dengan dorang lah. Dorang ada buat apa tu, jus avocado, tapi memang sedap Tuan Johan. Dia letak apa coklat tu kan. Itu taruh gulanya baru sedap. Gula semua ada. Avocado beza dia ada 3 jenis avocado kat Malaysia lah. Sebab saya avocado saya boleh bagi testimonial juga sebab saya banyak makan avocado. Avocado Indonesia dia punya avocado dia kurang sedap lah. Sebab avocado dia saiz besar. Indonesia punya saiz besar tapi biji besar. Lepas tu ada avocado daripada Australia. Itu sedap Australia. Tapi masalahnya harga dia terlampau mahal. Satu lebih kurang RM8. Jadi kalau Mexican punya lebih kurang RM5. Tapi dia saiz kecil sikit. Tapi sebab biji kecil, bila you ambil dia punya isi, lebih kurang je. Indonesia paling murah, tapi dia punya biji itu besar sangat. Dia punya biji yang besar. Jadi isi sikit. Isi sikit. Tapi bila kita timbang dia punya isi, masih lagi murah Indonesia punya. Tapi rasa tak sedap. Indonesia dia rasa dia untuk buah air okey. Sebab air kita kena tambah dengan gula. Dia tambah gula, tambah coklat. Itu dia hide dia punya rasa yang kurang sedap Indonesia punya. Tapi kalau Mexico punya, yang betul-betul masak, yang avocado betul-betul masak, dia macam margarine lah. Kita letak kat roti makan pun okey, sedap. Kalau letak dekat pagi sarapan, saya biasa ambil masa sarapan, letak dekat dengan oat pun sedap. Tapi bagi saya lah, semua orang cakap oat tak sedap. Saya seorang cakap oat sedap. Sebab saya dapat makan. Oh, sorry, saya tak on tadi. Saya tak on apa? Mute tadi. Cerita pasal oat ni, saya pun baru beli oat yang apa disarankan oleh Tuan Johan. Makan sekali lagi. Baru makan sekali. Boleh makan? InsyaAllah. Nak cuba esok lagi. Itulah orang kata dah biasa tekak ni asyik pagi-pagi makan asyik lemak. Tapi tu kena campur lain lah. Oat yang tu, saya makan memang dengan cranberry. Tak ada cranberry pun saya susah sikit nak makan. Ada cranberry dia ada rasa lah. Saya campur cranberry memang okey lah. Yalah. Tapi sebab dia crunchy dia tu ada kan, ada biji apa? Ada biji-biji lain kan. Lain-lain seed dalam tu. Jadi boleh makan lah. Tak macam kuih oat langsung reject terus. Tu lah. So, okey, saya buka pada last soalan sebab kita dah pukul 11 ni. So, siapa nak tanya berkenaan dengan apa-apa je lah. Hari ni kita fokus pada diabetik. Kalau ada nak tanya berkenaan dengan LGBF ke, insyaAllah saya cuba bantu. So kalau tak ada, so kita tamat kita punya Zoom meeting hari ni. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Tun Zainal atas perkongsian beliau. So insyaAllah saya akan up dalam YouTube kepada sahabat yang lain yang tak dengar. So mungkin boleh rujuk balik. So saya ucap terima kasih semua pada sahabat kerana join Zoom meeting hari ni. Nak tanya satu je, Prof. Ya, silakan. Nak tanya Prof. Prof duduk mana, Prof? Saya duduk di Batu Gajah tapi office saya sekarang di PJ Section 13. Sementara ni kerja dari rumah. Saya ni dah tua baru masuk industri. Kebetulan rezeki saya kerja dekat Jaya Grocery. Yang atas tu dia company JLC, Cement Corporation. Dan saya electronic engineer. Okey. So kenapa? Pernah jumpa? Saya chemical lah, basically saya involve more chemical. Macam yang aktif otak jual tu, magnesium sulfate lah, magnesium chloride lah, itu semua ujung jari lah, magnesium oxide. So
okey. So saya ingat kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.